Seperti apa yang dijanjikan Rasuah Busters bersama lebih 400 gagasan pertubuhan badan bukan kerajaan NGO mengajak rakyat Malaysia kemukakan 6 tuntutan kepada kerajaan untuk meneruskan misi membawa transformasi nilai melalui inisiatif politik Malaysia Tanpa Rasuah. Gerakan politik Malaysia Tanpa Rasuah ini dilancarkan sebentar tadi. Bagaimana di setiap lapisan masyarakat termasuk belia harus menyokong kempen ini, dan untuk itu kita akan bersama dengan Farhan Rosli, merupakan koordinator Belia Rasuah Busters Majlis Belia Malaysia MBM dan Presiden PKPIM iaitu Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia di talian ketika ini. Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Farhan, tadi kita telah pun melihat sendiri, mendengar sendiri ucapan amanat daripada Datuk Usamaudin sebentar tadi. Bagaimana anda melihat kepada kempen yang digerakkan ini? Politik Malaysia Tanpa Rasuah. Terima kasih Awani. Yang pertama kita lihat 6 tuntutan yang dikemukakan oleh gabungan NGO Belia Rasuah Busters, yang mana gabungan belia di bawah MBM sebanyak 48 badan gabungan, PKPIM turut bersama. Kami rasakan ini adalah tuntutan yang tepat pada waktunya, lebih-lebih lagi pada hari semalam Perdana Menteri telah mengemukakan beberapa pelan transformasi politik negara yang saya nampak ada persamaan dengan tuntutan yang dikemukakan. Dan kita lihat sebuah gerakan dari rakyat demi rakyat, iaitu melibatkan 400 NGO yang terlibat juga. Bagaimana usaha besar ini sebenarnya mampu untuk merubah dan juga beri kesedaran besar kepada mereka yang berpotensi untuk mengamalkan aktiviti rasuah ini, tidak kira mereka ini berada dalam sektor kerajaan, swasta, malah dalam NGO itu sendiri, serta bagaimana sebenarnya kempen seperti ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat untuk jadi mata telinga SPRM, laporkan rasuah sekiranya ada. Yang pertama, rakyat kena berani untuk bersama-sama mencegah ataupun menolak melihat rasuah itu sesuatu yang jijik dalam negara kita. Lebih-lebih lagi pelancaran politik Malaysia Tanpa Rasuah ini adalah satu signal bahawa politik kita ini harus disucikan daripada najis-najis rasuah ini. Kalau kita tengok, Francis Fukuyama telah menulis 3 elemen tonggak yang menentukan kejayaan demokrasi negara, itu kerajaan, kedaulatan undang-undang dan accountability ataupun transparency. Jadi rakyat adalah punca utama kepada demokrasi. Rakyat harus diberdayakan, rakyat harus berani untuk menyatakan tidak kepada pemimpin yang cenderung ataupun terjebak terus kepada rasuah. Kita lihat sekarang ini wujudnya pemimpin yang lompat parti kerana menerima ugutan, sogokan dan sebagainya. Wujudnya juga budaya scheme of thing, surat sokongan dalam kalangan dalam pentas politik Malaysia, yang sudah semestinya ini tidak sihat untuk demokrasi dan juga kestabilan perjalanan negara ke arah menjadi negara maju. Kerana kita lihat juga rasuah adalah punca terbesar menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktentuan ekonomi yang akan mengganggu pertumbuhan kemajuan negara. Justru rakyat kena berani melalui jalan demokrasi. Kita harus terlibat selain daripada kotak undi, tetapi demokrasi itu harus diisi dengan kebingitan dan kebisingan. Kerana demokrasi itu harus ada kebisingan rakyat. Rakyat kena berani menyatakan pandangan. Begitu juga dengan pertumbuhan masyarakat civil society dan juga pertumbuhan belia secara besar di peringkat akar umbi hinggalah di peringkat nasional, harus terus menyatakan tidak kepada apa bentuk rasuah, jawatan, ugutan dan juga dalam bentuk projek dan juga wang ringgit dan sebagainya. Dan kita melihat dalam konteks politik itu sendiri, mereka yang memerintah mahupun yang membangkang ada juga terpalit isu rasuah dan juga salah guna kuasa ini. Dan ia sekaligus telah pun menyebabkan satu persepsi yang buruk terhadap politik dalam negara kita. Dengan isu lompat parti dan sebagainya, bagaimana ia boleh diselesaikan? Saya lihat rakyat bukan menyampah dengan politik. Isu sebesarnya rakyat menyampah dengan ahli politik. Jadi saya menyeru kepada kerajaan dan juga pembangkang, dalam keadaan kerajaan yang tidak stabil ataupun mempunyai majoriti yang kecil ini, this is the time for them.
ini adalah masa yang terbaik kepada pembangkang dan kerajaan untuk bekerjasama dalam usaha mereformasikan institusi-institusi penting. Contohnya dalam tuntutan kita hari ini adalah 6 tuntutan dalam soal recall election kepada ahli politik yang lompat parti. Itu adalah suatu langkah yang saya rasa cukup harus dilaksanakan segera. Sebab ahli politik ini umpama tidak fikir ahli politik yang dipilih oleh rakyat ini tidak fikir. Mereka itu dipilih oleh rakyat dan mereka hanya melihat undi rakyat itu murah. Jadi mereka tidak tidak ada undang-undang yang mencegah mereka untuk melakukan sesuka hati. Justru approach kita ataupun desakan kita untuk menggesa kerajaan melaksanakan akta anti lompat parti dengan mekanisme untuk memanggil pilihan raya ini harus disokong oleh setiap pihak. Kerana kita lihat ketika undi 18 untuk kebajikan demokrasi anak muda, ketika itu sokongan bipartisan dapat dilihat. Jadi saya harap ahli politik sama ada pembangkang maupun kerajaan ketepikan sebentar agenda politik kalian, put the nation first bagi memastikan kestabilan demokrasi kita terus terpelihara. Farhan, ringkas saja, kita tahu rasuah ini tidak mengenal umur. Belia juga ada dilaporkan mengambil rasuah demi hidup secara bermewah, mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. Mungkin ada pendekatan yang baru untuk kita selesaikan isu sebegini. Bagaimana pula dengan tahap kesedaran belia dalam isu rasuah ini? Ya, banyak kajian yang telah dibuat. Tapi saya yakin dan percaya the core values, the core issues yang perlu diselesaikan adalah isu ekonomi dan isu pertumbuhan pekerjaan. Kerana kadang-kadang belia kita ini terdesak. Kerana tidak ada cara mereka memikirkan jalan yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, belia harus ada kesedaran integriti yang tinggi. Kena ada etika moral, sifat malu, tidak mahu mengambil rasuah. Dan yang terakhir, saya yakin dan percaya belia ada kemampuan untuk melakukan perubahan, nyatakan tidak kepada rasuah dengan melalui 3 keberanian. Yang pertama adalah keberanian untuk menolak rasuah. Yang kedua adalah untuk melaporkan rasuah. Dan yang ketiga adalah untuk terlibat bersama-sama dalam kempen pembasmian agenda rasuah di negara kita. Baik, terima kasih Farhan Rosli, Koordinator Belia Rasuah Busters Majlis Belia Malaysia MBM dan Presiden PKPIM atas ulasan sebentar tadi, dan kita berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.